A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam sejahtera, salam Syawal dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya dah bagi salam tadi? Belum. 2 kali salam. Yang berusaha saudara pengacara majlis, timbalan-timbalan Naib Chancellor, pegawai kanan universiti, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mungkin tuan-tuan ada nampak kelainan, inilah kali pertama saya berucap tanpa menggunakan slide. Kita telah mengadakan majlis ini sebanyak 24 kali. Ya, hari ini adalah hari yang ke-25. Majlis perhimpunan bulanan dibuat sepanjang saya menjadi Naib Chancellor. Jadi inilah kali pertama saya tak menggunakan slide. Sebab ketika saya nak buat slide pagi tadi, saya tengok atas meja saya ada ucapan. Dan jarang pejabat saya menyediakan ucapan untuk majlis perhimpunan bulanan. Jadi kerana mungkin nak cepatkan majlis, dia kata jangan cakap banyak-banyak. Ini saja yang boleh cakap, jadi saya fahamlah maksudnya tu. Sebab banyak acara kita pada hari ini dan insya-Allah saya akan cuba seringkas mungkin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita telah menyelesaikan satu ibadah yang penting pada bulan Ramadan. For those who are not familiar with the culture of Muslim community, Ramadan is the holiest month for Muslim. Before Ramadan, there are another 2 months for you to make preparation, just to make sure that you are well prepared to embrace Ramadan. Rajab, Sha'ban, and Ramadan. And now we are in Shawwal. And people started leaving their country to go to Mecca for Hajj pilgrimage now, because the month for pilgrims will start from Shawwal, and then you have Zulhijjah and Zulqa'dah. So you must finish within 2 months. Yeah? Shawwal, you can do Umrah, and then you complete in Zulhijjah. So this is the months in Islam that many people are not very familiar at the moment among Muslims. Sad to say. Dalam kita menghadapi Ramadan, saya nak cerita sikit pasal Ramadan ni sebab banyak perkara yang berlaku dalam Ramadan bagi diri saya pada setiap tahun dan tuan-tuan juga saya fikir. Banyak perkara besar berlaku pada kita pada bulan Ramadan. Salah satu perkara besar tu adalah turunnya Al-Quran. Al-Quran was first revealed in Ramadan. So, Ramadan is also known as the month of Quran. Therefore, people are trying to complete and khatam the recitation of the Quran during Ramadan. Menghabiskan pembacaan Al-Quran pada masa Ramadan. Dan ini sangat penting, kita digalakkan membaca. Banyak masjid, termasuk UTM, mengadakan majlis tadarus Al-Quran dan khatam Al-Quran. Separuh orang dia hadir majlis khatam saja. Dia tak nak hadir majlis tadarus sebab dia buat sendiri. Dan Alhamdulillah kita berbaik sangka semua orang membaca Quran pada bulan Ramadan. Tapi saya nak sebutkan kepada tuan-tuan pengalaman mereka yang pernah pergi mengerjakan umrah pada bulan Ramadan. Dan tuan-tuan kalau berada di Masjidil Haram, bagi mereka yang pernah mengerjakan umrah dan haji, di Masjidil Haram itu penuh dengan Quran. Di setiap penjuru, di setiap sudut ada Quran. Tetapi pada bulan Ramadan, Quran tak cukup. Setiap orang akan baca Quran itu dan akan pegang Quran itu. Sebab nanti tak dapat Quran lagi, nak baca tak ada. Ya, terkapai-kapai, orang lain semua baca Quran, kita tak ada mushaf. Mushaf itu buku itulah, buku Quran itu. Dan ini sangat penting untuk pengajaran. Dan kadang-kadang orang bertanya, kenapa ramai orang nak pergi mengerjakan umrah pada waktu Ramadan? Sebab pada hemat saya, ketika itulah kita rasa orang menggunakan setiap saat yang ada untuk kebaikan.
terutamanya membaca Quran. Saya sempat, alhamdulillah, pada Ramadan yang lepas berada di Mekah dan Madinah. Mekah 9-10 hari, di Madinah kira 3 hari 2 hari macam itulah ya, termasuk perjalanan. Dan saya dapati orang kiri kanan saya menghatamkan Quran 1-2 kali sehari. Sehari 2 hari sekali. Ya. Kerja dia baca Quran daripada pagi sampai ke malam. Bangun tidur baca Quran, bangun tidur baca Quran, bangun tidur baca Quran. Jadi saya pun kadang malu. Sebab kita sekali baca tu setengah juz dan semua. Dia sekali baca tu 6 juz, 7 juz. Ya. Dan baru kita rasa bahawa sebenarnya Ramadan ini sangat penting untuk kita mendekatkan diri dengan Al-Quran. Dan semasa imam membaca surah dalam sembahyang tahajud dan sembahyang tarawih, yang dibacanya ke Quran juga. Jadi setiap orang dah baca berkali-kali Quran pada setiap ketika dalam bulan Ramadan. Apa yang saya nak sebutkan di sini, selain daripada kita cuba untuk mendekatkan diri dengan Islam, Al-Quran sangat penting. Ya, sebab itulah kalau kita tengok logo UTM itu adalah Al-Quran terbuka. We are so proud to tell people, especially for Muslim visitors, that the logo of UTM is Quran which is ready to be read. Quran yang terbuka itu maknanya Quran yang sedia untuk dibaca. Persoalannya, kita baca ke Quran. Kalau kita baca Quran, kita faham tak Quran tu? Kalau kita faham Quran, kita amalkan tidak Quran itu? Kalau kita amalkan, kita iltizam ataupun tidak Quran itu? Kita buat secara berterusan. Banyak orang baca, faham, buat sekali je, lepas tu that's it. Separuh orang buat dan jadikan ia sebagai satu cara hidup. So ini adalah step-step yang pertama kita kena ada. Kalau tidak, nanti kita malulah berlogokan Al-Quran dalam logo UTM. Malu kita tuan-tuan. Sebab kita tak baca Quran. Malu pensyarah-pensyarah kita, bukan pensyarah kita ataupun staff UTM, student UTM. Hari-hari kita bawa logo UTM, tunjuk Al-Quran terbuka, kita tak baca Quran. Ya, dan ini sesuatu perkara yang harus kita fikirkan. Bukan saja baca Quran, tetapi memahami Al-Quran. Bukan saja memahami Al-Quran, tetapi menghayati, mengamal dan menghayati Al-Quran. Dan this is very important. Ya. Saya tidak tahu siapa yang buat logo UTM tu. Kalau boleh tunjukkan logo UTM tu sikit, besar kan? Cameraman, can you focus on the logo? Dah lama kita tak tengok logo UTM ni. Fokus kat sini depan ni. Ini Dr. Nordin pula yang fokus. Ni fokus dekat logo UTM. Saya nak tunjukkan sikit. Cari logo. Ni dekat rostrum ni. Yang di atas itu adalah Al-Quran terbuka. Ya, bukan Al-Quran itu tertutup, terbuka. Maknanya mesti sentiasa dibaca. Dan kita jadikan itu sebagai pengajaran. Balik daripada Ramadan, kita mesti ingat bahawa kita kembali ke UTM selepas Bahir Raya, kita kembali kepada institusi di mana logonya Al-Quran terbuka. Dan ini sangat penting tuan-tuan. Ya, bukan hanya baca tetapi faham. Macam mana nak faham? Itu kena fikir. Sama ada kita nak adakan majlis di ini dan seumpamanya. Okey, apa yang terkandung dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran banyak perkara yang disediakan teks kepada saya ni, budaya hidup dan kerja yang lebih cemerlang serta memupuk nilai-nilai yang baik dan positif dalam kehidupan harian kita. Ya. Pada saya ada 3 perkara yang saya nak sentuh. Pertama sekali tentang masa. Al-Quran menggalakkan kita menggunakan masa sebaik-baiknya. Banyak ayat Al-Quran berkait dengan masa. Ayat Al-Quran yang berkait dengan akal dan fikiran dan berfikir dan seumpamanya, daripada 6,600 ayat itu 1,000 berkaitan dengan berfikir. Jadi maknanya kita sentiasa sering berfikir. Membaca Al-Quran maknanya kita sentiasa bersedia untuk berfikir. Sebab itulah logo UTM di bawah Al-Quran itu adalah sains. Dunia yang di mana scientific development and investigation is part of it. Ya, so ini kita kena faham. Bukan hanya kita buat logo-logo kemudian tu kita seronok dengan logo. Ya, dan kita tak faham logo itu. Selain daripada kita menghayati masa, banyak berkaitan
tentang amalan masa ini yang perlu kita jadikan dan hayati. Sebagai contoh, tentang kepentingan menghayati masa ini ialah untuk kita sentiasa melakukan kerja, bukan saja tepat, tetapi kerja dalam masa yang singkat. Banyak tafsiran tentang Al-Quran, begitu juga tentang yang berkaitan dengan hadis, hanya berhenti di setakat kita mesti menepati masa. Sembahyang dalam waktunya, di peringkat awal waktu lebih baik. Ya, mereka yang rugi ialah sedemikian-sedemikian, mereka tak menghargai masa dan seumpamanya. Tetapi mereka yang rugi juga dalam tafsiran adalah mereka yang mencepatkan buat kerja-kerja dalam kehidupan mereka. Ya, buat kerja dengan cepat, bukan buat kerja dengan lambat. Ya, antara contoh yang biasa kita buat, katalah satu proses kerja, ini dah masuk proses kerja. Ya, kita buat 5 orang, tempohnya 5 jam. Jadi maknanya kita menggunakan 25 jam untuk buat satu kerja. Ini tentu tidak efisien, tidak menepati konsep masa. Konsep masa mestilah semakin lama semakin berkurang. Kalau setakat ini kita gunakan 25, tahun depan we are going to reduce the number of hours for executing functions less than that. Say for example, reduced by 10%, which is about 2.5 hours reduced. So this is the concept you want to implement in UTM. Therefore, this month and next month, pendaftar and the executive committee will look into the work processes in UTM. We want to make sure and be able to account and to determine the amount of time we require to execute a function, execute a task. Sebab kita tak boleh terus membesar dari segi bilangan jumlah masa yang kita perlukan untuk buat dan melaksanakan pelbagai tugas di UTM dengan cara menambah bilangan staff. We are not going to increase the number of staff. The number of staff that we have is very optimum now. Ya, kita sekarang ni nak percepatkan proses kerja. Banyak orang kata macam mana nak percepatkan proses kerja? Nombor satu, kita tengok sama ada proses itu berlapis ataupun tidak. There are so many red tapes, daripada orang yang buat kerja kepada bosnya, bosnya kepada bosnya, bosnya kepada bosnya, bosnya kepada bos, akhirnya hilang entah ke mana. Kerja itu tak dapat disemak, tak dapat dilaksanakan. Kalaupun ada, kadang-kadang tu bosnya 3 lapis, 4 lapis. Dan kita nak pastikan perkara ini tak berlaku di UTM. We want to become an efficient organisation. Reduce number of hours required to execute any tasks and functions. Yeah? So this is very important. Ini meliputi semua pihak, daripada staf akademik dan staf bukan akademik. And this is in relation to our understanding on the concepts of time in Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran banyak perkara yang kita diminta buat cepat. Ya, tuan-tuan, kalau tuan-tuan buat sa'i, tak disebut berapa lama nak buat sa'i itu. Yang disebut hanyalah 7 kali. Ada orang berlari buat sa'i. Ada orang pakai kereta roda. Ada orang berjalan-jalan. Ada orang sejak jalan, sejak duduk. Sejak jalan, sejak duduk. Orang yang cepat buat boleh melaksanakan perkara